Okey. Tak apalah, kita mulakan je lah. Okey, nampak dah. Hmm. Okey semua, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Waalaikumsalam cikgu. Semua dah sarapan? Belum. Belum lagi. Pagi cikgu. Okey, sekejap lagi kita sarapan sama-sama Sarapan secara virtual. Boleh? Boleh. Cikgu. Okey, sihat ke hari ni semua orang? Macam nak kata sihat tu. Sihat. Sihat no? luaran dalaman tak sihat. Oh, dalam sihat. Kenapa tu Halim batuk nak cakap tak sihat ke? Okey, alhamdulillah. Amin Alhamdulillah. Wahid Enterprise. Alhamdulillah kalau semua orang sihat. Okey, hari ni masa sedia maklum awak tengok kat situ kan, hari ni kita nak buat rumusan. Sebelum ni cikgu dah pernah kongsikan dengan awak semua teknik ataupun macam mana cara nak menjawab kan, format. Macam mana nak menjawab rumusan. Betul tak? Betul. Betul kan? Sebelum kita tutup sekolah, maksudnya sebelum kita ber-PDPR. Okey? Cikgu pun ada terangkan dah, tapi cikgu pun tak pasti sama ada awak ingat ataupun tak lagi kan? Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu nak tanya. Okay, cikgu bagi masa awak, orang kata apa, ingat kembali apa yang kita pernah belajar dulu, rumusan. Okey, cikgu bagi awak masa 1 minit, 60 saat awak fikir. Okey, apa yang awak ingat? Maksudnya tentang format rumusan ni. Apa yang awak masih lagi terngiang-ngiang cikgu cakap dulu tentang rumusan, apa yang perlu ada, macam mana nak menulis rumusan, ada tak yang ingat lagi? Mula-mula kena tulis rumusan ni membingkangkan. Memang perenggan. Memang perenggan lagi ni. Okay. 3 perenggan. Berapa perenggan? 3. Okey, pandai. Okey, bagus. Ayu ni dia ingat bagus-bagus. Okey lagi, tadi siapa tadi? Darwish ke Izati, cikgu nampak on mic yang nak bercakap ni. Lagi, apa lagi selain daripada 3 perenggan? Dia kena ada bahan. Ya, Yati? Dia kena ada bahan. Okey, dia kena ada bahan. Okey, bahan apa tu? Bahan apa dan bahan dari mana? Bahan daripada petikan je. Okey, bagus. Okey, bagus. Bahan daripada petikan yang dia berikan kan. Okey, selalunya dia akan beri berapa bahan? 2. 3. Okey, bagus. 2 kan, boleh jadi 3 juga, betul? Okey, 2 ataupun 3. Bagus Okey, semua ingat lagi Okey. Kemudian perlu ada apa lagi? Apa lagi yang perlu ada? Apa lagi yang awak ingat? Isi penting. Ada lebih daripada 120 patah perkataan kot cikgu. Tak boleh lebih daripada 120. Okey, bagus. Masya Allah, okay, awak ingatlah kan benda-benda penting. Okey, betul. Tak boleh lebih daripada 120 patah perkataan. Okey, tadi Ayuni cakap tadi apa Ayuni? Cikgu dengar tadi Ayuni cakap apa tadi? Kena bubuh isi-isi penting. Kena masukkan isi-isi penting. Macam mana kita nak cari isi penting tu? Daripada petikan yang diberikan. Oh, bagus. Okey, berdasarkan dalam petikan. Kena baca dulu, betul tu Pak An kan? Kena baca bagi dulu. faham. Okey, baca bagi faham. Betul. Lepas tu kita kena cari dia punya isi kan? Okey, pandai dah ni. Okey. Jadi hari ni sebelum kita pergi tengok saat lagi macam mana, jadi cikgu akan ingatkan balik sebab kita tak semua orang ingat lagi kan. Lagipun hari tu pun kita macam, sebab ni kan format baru kan, semua orang pun macam tak mahir lagi. Jadi tak apa, kita ingatkan supaya kita lebih mahir kan, lebih pandai. Okey, hari ni kita akan tengok 4 langkah. Okey, 4 langkah macam mana nak menulis rumusan dengan baik. 4 langkah. Bila awak tahu je 4 langkah ni, awak akan tulis rumusan dengan baik. Maksudnya tak melebihi 120 patah perkataan.
Kemudian rumusan awak tu lengkap dan awak boleh dapat markah Penuh. penuh. Betul. Okey, berapa markah yang dalam untuk rumusan ni? Berapa markah yang awak boleh dapat? 20. 15. 15. 15. Ya ke? 25. Tak tahu cikgu saya hantam. Lupa dah kan? Okey, untuk rumusan ni kertas 2. Markah dia banyak juga kan? Banyak, memang banyak. Okey, markah dia 30 markah. Jadi takkan dia sangat membantu awak. Jadi rumusan ni dia senang je, maksudnya dia tak sesusah karangan kan, karangan yang panjang tu yang awak kena bina panjang tu. Okey. Salim, tutup mic Salim. Cikgu rasa Halim buka 2 device kot sebab tu dengar 2 kali kan, ataupun dia punya internet. Okey. Okey, terima kasih yang bagi kerjasama. Okey, yang lain okey? Yang lain okey, yang tak bagi respon, yang tak bagi pendapat, yang lain okey ke? Okey. Okey, boleh. Okey. Okey, jom kita pergi bersama-sama. Jangan risau cikgu, dia pun ada kat ruangan komen. Oh ya ke? Okey, minta maaf cikgu tak tengok. Tak perasan sekejap. Gerak lah cikgu punya slide. Tak gerak Tak. Oh, tak gerak. Dia dekat teknik. Alamak. Okey, ni gerak. Okey, gerak. Okey. Kita ada hari ni kita nak tengoklah. Kita nak tengok yang pertama, kita nak tengok pendahuluan. Okey, macam mana nak tulis pendahuluan? Lepas tu kita nak tengok pula fokus 1. Okey, fokus 2. Fokus 3. Maksudnya kat sini daripada bahan lah. Fokus ni daripada bahan. Fokus ataupun kita panggil dia sebagai isi lah kan. Isi. Tapi dalam ni kita pakai term fokus sebagai fokus. Okey, dan yang terakhir kita nak tengok kesimpulan. Okey, pendahuluan ni kita nak tahu tentang tema apa, fokus apa yang dibincangkan. Yang ni ingat tak cikgu kata mesti ikut urutan. Satu, urutan apa yang paling banyak. Apa yang paling banyak tu maksudnya fokus apa yang paling banyak. Ingat tak yang cikgu suruh pakai ikut susunan apa tu? SKL kan? Ingat SKL? Kan? Lupa. SKL tu adalah sebab, kesan dan juga langkah. Langkah. Okey. Jadi bila awak nak menulis rumusan ni mesti awak ikut susunan. Yang pertama awak tengok kalau dia lebih isi dia daripada bahan awak tu, fokus daripada bahan awak tu banyak kepada sebab, awak letakkan sebab dahulu untuk sebagai isi utama, sebagai fokus utama awak. Kemudian awak tengok pula kalau dia kata kat situ ada kesan, jadi awak masukkan kesan, dan kalau ada langkah awak masukkan langkah. Jadi awak ikut turutan dia lah, ikut susunan dia lah. Yang mana yang paling banyak, fokus yang paling banyak awak dahulukan sebagai fokus utama lah. Okey. Isi mesti ada 8 isi. 8 isi tu awak boleh ambil daripada fokus yang daripada bahan yang pertama dengan bahan yang kedua. Kalau dia bagi 2 bahan lah. Kalau dia bagi bahan 3 bahan, pertama, kedua, ketiga. Okey, macam mana nak ambil bahan ni? Macam mana awak nak ambil fokus ni, maksudnya macam mana awak nak ambil isi ni? Yang pertama awak tengok daripada bahan 1 dan juga bahan 2. Awak boleh ambil 8 daripada mana-mana 2 bahan ni. Okey, contohnya awak boleh ambil 4 ataupun awak boleh ambil 5 3. Dia bebas, awak boleh ambil macam tu. Ataupun kalau dia ada 3 bahan, awak boleh ambil 3 3 2. Yang penting cukupkanlah 8. Okey? Yang penting cukupkan 8. Okey. Ini contoh cikgu rasa ni kita pernah buat ni kan. Contoh dia macam mana, contoh kita nak cari isi dalam rumusan. Macam ni dia bagi satu bahan saja. Maksudnya awak kena cari, yang pertama sekali awak kena baca dulu. Okey, awak baca dulu semua ni, kemudian siapa tu gelak?
Tengah tengok apa tu? Okey. Bergelak tu cikgu. Itulah. Tengah tengok apa tu? Okey. Kita tengok langkah yang pertama tadi, cikgu kata dah. Okey, ikut kehendak soalan. 120 patah perkataan. Tengok fokus pertama, fokus kedua. Okey, yang penting adalah cari dia punya kata kunci. Okey, cari dia punya kata kunci dulu. Contoh daripada fokus pertama ataupun bahan pertama awak tu, awak tengok dia punya apa orang kata kata kunci dia tu apa. Contoh kata kepentingan ataupun kesan ataupun sebab. Jadi awak cari dia punya kata kunci. Itu yang cikgu sebut tadi tu, kepentingan, sebab, kesan, kelebihan. Itu kita sebut sebagai kata kunci. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi sebab apa cikgu terangkan macam ni? Sebab bila cikgu semak awak punya latihan rumusan yang sebelum ni tu, awak tak ikut pun macam mana format yang kita nak kan. Jadi sayanglah, nanti awak tak bolehlah dapat 30 markah tu. Rugilah kat situ sebab yang ni harapan awak boleh skor dalam pada bahagian ni awak boleh skor 30 markah tu besar banyak. Okey. Lepas tu kita tengok pula langkah yang kedua. Okey, langkah pertama tadi kita analisis soalan dulu. Okey. Catat. Yang langkah yang pertama kena analisis soalan dulu berdasarkan bahan yang diberi. Analisis tu macam mana? Okey, nak tengok dulu berapa fokus. Nak tengok dulu apa dia punya kata kunci. Apa dia punya kata kunci. Cari dia punya isi, tengok dulu. Okey, untuk langkah kedua kita nak tengok macam mana kita nak mulakan, kita nak menulis pendahuluan. Okey. Sekejap. Okey, kita nak tulis pendahuluan. Macam mana kita nak tulis pendahuluan? Yang pertama, kita tengok kehendak soalan. Maksudnya tu kita tengok kepada fokus utama dan fokus kedua. Okey, contohnya cikgu selalu bagi ayat ni, awak pakai je ayat ni, awak guna je ayat ni. Rumusan membincangkan apa? Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Boleh? Ini cara dia, rumusan membincangkan. Inilah pengenalan dia, pendahuluan dia macam mana nak buat. Semua orang akan sama. Dia kalau tentang tak payah bubuh cikgu. Tak payah tentang pun tak apa. Rumusan membincangkan membincangkan fokus 1 dan juga fokus 2. Okey, itu cara nak menulis pendahuluan. Okey? Okey. Seterusnya, kita tengok langkah yang ketiga pula. Tadi langkah yang kedua kan. Langkah ketiga ni kita tengok nak menulis isi pula berdasarkan bahan. Yang pertama tadi awak kena tengok fokus pertama tadi apa yang awak dah tulis dekat pendahuluan tadi tu, apa yang awak dah tulis kan. Fokus pertama awak tengok contoh kata kepentingan. Jadi awak ambil lah mana-mana 3-4 kepentingan. Kalau dia bagi dua bahan. Kemudian awak tengok pula bahan yang kedua, maksudnya fokus kedua apa dia. Contohnya dalam ni dia cerita pasal cara-cara. Yang ni awak ambil lah mana-mana 4 cara pun tak kisah, semua boleh masukkan. Yang penting isi tu berkaitan dengan cara-cara berjimat. Cara-cara, yang penting awak kena pasti kata kunci dia. Dan langkah yang keempat, langkah yang terakhir, kita nak macam mana nak menulis ayat penutup. Ayat penutup ni, awak pakai je ayat yang sama ni. Maksudnya awak guna sahaja tips ni. Kesimpulannya, golongan pelajar perlu mengamalkan amalan. Kena ada apa? Yang pertama, penanda wacana. Penanda wacana tu awak boleh pakai kesimpulannya. Lagi apa lagi boleh gunakan? Tuntasnya lagi. Konklusinya kan? Betul? Konklusinya pun boleh. Awak pakai penanda wacana, mesti ada penanda wacana. Lepas tu, kena ada kata bantu. Kata bantu ni apa? Contohnya, kita perlulah ataupun kita seru siapa yang bertanggungjawab tu. Contohnya kerajaan. Mestilah, hendaklah. Lepas tu kena ada ayat cadangan. Ayat cadangan awak. Mestilah mengadakan kempen.
kempen untuk memastikan pelajar dapat kelas. menabung. Dapat masuk ke kelas. Kan? Kempen sekolah itu tanggungjawab sekolah lah kan. Sekolah perlulah mengadakan kempen. Kempen ataupun dapat menarik minat pelajar lah untuk menyertai kelas PDPR. Okey, contoh. Okey, supaya apa? Okey, kena ada sebab. Supaya apa? Jadi untuk penutup yang pertama kena ada penanda wacana. Penanda wacana kemudian kena ada kata bantu. Maksudnya siapa? Contohnya kerajaan ataupun masyarakat perlulah, haruslah. Lepas tu mesti ada ayat cadangan. Lepas tu ayat cadangan tu okey, awak sebutkan juga daripada tema petikan ataupun apa, dan kemudian ayat harapan agar, supaya, kan mesti ada agar, supaya, demi, mesti ada benda ni. Okey, 3 benda ni. Contoh, okey, mari kita tengok contoh ayat ni. Kesimpulannya, golongan pelajar perlu, tengok golongan pelajar ni siapa, kan? Kita cerita pasal siapa. Yang pertama tadi ada penanda wacana. Yang kedua ni kita cerita pasal siapa. Lepas tu perlu tadi, kata bantu, mengamalkan amalan. Ini cadangan kita, mengamalkan amalan menabung. Okey, supaya, ini ada typo sikit. Supaya ni tadi apa? Ayat harapan kan, supaya memiliki masa depan yang lebih terjamin. Okey, jelas? Jelas? Jelas, Cik. Jelas cikgu, jelas. Okey, jelas. Setakat sekarang ni jelas kan? Okey, ada apa-apa soalan kita? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey, tak ada soalan. Okey, jadi hari ni kita nak tahu tentang secara rumusannya kan, secara kesimpulannya. Kita hari ni kita belajar tentang rumusan, dan kemudian kita tadi kita tengok macam mana format kan. Kita tengok macam mana format. Awak pun dah boleh terangkan dah tadi dekat cikgu kan, apa yang awak pernah apa yang kita pernah belajar dan awak ingat. Okey. Lepas tu kita belajar berapa langkah macam mana nak menulis rumusan ni. Ada berapa langkah? Ya, Koyu? 4. 4. Okey, betul. 4 langkah. Okey, apa 4 langkah tu? Apa 4 langkah tu? Yang pertama tadi apa? Ya. Yang pertama tadi apa? Menganalisis soalan itu. Yang pertama kita analisis soalan, kan, berdasarkan bahan. Kita nak analisis, kita nak tengok dulu apa yang kita nak tulis, kan, sebelum kita nak buat pendahuluan ni. Okey, yang kedua apa? Langkah kedua? Menulis pendahuluan. Okey, menulis pendahuluan. Okey, menulis pendahuluan ni apa yang perlu, ayat apa yang kita boleh guna? Rumusan Membicarakan fokus 1 dan fokus 2. Okey, pandai. Bagus, Nurin. Okey. Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Okey, bagus. Okey, awak tulis tak ni? Awak catat tak ni? Langkah-langkah semua ni? Awak catat tak tips-tips ni macam mana? Okey, bagus. Okey, bagus. Catat. Okey, langkah ketiga. Apa tu langkah ketiga? Menulis isi berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Okey, menulis isi kan berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Okey, langkah yang terakhir apa dia? Langkah keempat? Menulis ayat penutup. Okey, membuat kesimpulan. Okey, bagus. Okey, macam mana tu ayat kesimpulan tu? Macam nak tulis? Ayat kesimpulan kena ada ayat sokongan, kena Okey, ada lagi ayat apa tadi? Kena ada yang pertama sekali ikut turutan. Yang pertama sekali penanda wacana. Mempunyai cadangan dan harapan itu. Sebab dia. Betul. Okey, mari kita ikut turutan tau. Kena ikut turutan. Jangan cacah marba. Okey, yang pertama kena ada penanda wacana. Betul? Yang pertama penanda wacana. Okey, yang kedua kena ada ayat apa? Kata bantu. Kena ada kata bantu. Okey, yang ketiga kena ada ayat cadangan. Lepas tu kena ada apa? Ayat harapan kan. Okey. Apa? Agar, supaya kan. Ini kata kunci dia. Agar, supaya. Okey, jelas kan?
Jelas. Okey, Jelas. bagus. Okey, alhamdulillah. Maksudnya semua orang dah faham, semua orang dah jelas. Okey. Ada Uh, quiz dia. ada quizzes. So semua orang suka quizzes. Lepas Quiz kita untuk buat sains. selepas kita buat apa quiz untuk kata kerja hari tu kan. Semua orang excited sebab semua orang nak kejar duduk nombor 1 kan, betul? Okey. Sebab itu boleh ulang banyak kali tu. Boleh ulang. Nanti kita lock kan, boleh buat sekali je. Okey. Untuk hari ni supaya awak tak lupa dan cikgu nak tengok awak buat macam mana, nanti awak buka buku apa tu, buku modul awak tu, dual Hijau. channel tu, buku hijau awak tu, muka surat 34. Okey, muka surat 34. Okey, muka surat 34, awak buat macam mana cikgu ajar tadi. Macam mana kita bincangkan tadi. 4 langkah tu, kan? Okey, awak buat berdasarkan 4 langkah tu, muka surat 34. Okey, cikgu nak tanya. Awak nak cikgu bagi masa berapa lama ni? Selama yang mungkin, cikgu. Sebulan suara. Sebulan suara. Okey, sebelum hari boleh tak sebelum hari Sabtu, maksudnya hari Jumaat sebelum jam 12. Maksudnya sebab boleh hari Sabtu tu boleh cikgu semak, cikgu tanda awak punya rumusan. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Jumaat semua setuju Boleh Okey, cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey, kalau dah tak ada apa-apa soalan, tak ada apa-apa nak tanya dan semua orang pun faham tadi kan? Kita pun dah bincangkan tentang format, macam mana nak menulis. Lepas tu kita pun dah bincangkan tentang langkah, 4 langkah yang ada. Awak semua pun dah jelas. Lepas tu kita akan buat latihan lah. Okay, nanti hari sebelum hari Sabtu lah, maksudnya hari Jumaat tu last awak boleh hantar. Tapi kalau awak siap awal, awak boleh hantar awal. Sebab cikgu semak, cikgu akan bagi balik kat awak kan. Cikgu akan bagi balik kat awak. Okay, kalau tak ada apa-apa